Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Jadi kita berjumpa lagi pada sesi kali ini. Di mana pada sesi kali ini cikgu akan kita akan masuklah untuk bab 5 tingkatan 4 iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Untuk kali ini kita akan lihatlah kepada bahagian awal iaitu 5.1. Kita akan sentuh mengenai latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jom kita pasak sejarah bersama cikgu, dan cikgu harap semua yang kita akan dalam sesi kali ini akan memberi manfaatlah kepada kamu semua. Bila kita bercerita mengenai penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, kita mestilah kena tengok sedikitlah mengenai latar belakang ni kan. Bagaimana penubuhan, macam mana boleh terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni. Kan, jadi yang kita lihatlah untuk yang menjayakanlah kita kata Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni, mula-mula sekali ditubuhkan Jawatan Kuasa Kerja. Maksudnya penubuhan Jawatan Kuasa Kerja. Inilah yang nanti yang membolehkan, yang menjayakan adanya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dari tadi lagi cikgu menyebut perkataan persekutuan. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai Jawatan Kuasa Kerja ni, jom kita lihat apa maksud persekutuan. Okey. Persekutuan ni ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Maksudnya di sini, negeri-negeri di Tanah Melayu ni, semua negeri dekat Tanah Melayu ni digabungkan membentuk satu unit politik sahaja. Semenanjung lah. Habis kata kalau kita nak gambarkan apa negeri-negeri tersebut, kita gambarlah semenanjung Malaysia sekarang. Itulah negeri-negeri yang terlibat di bawah persekutuan tersebut. Kan? Okey. Kemudian pentadbiran persekutuan ni dibahagi kepada dua, iaitu satu kerajaan pusat dan yang keduanya adalah kerajaan negeri. Satu kerajaan pusat, satu lagi kerajaan negeri. Jadi itu sedikitlah mengenai persekutuan, dan kita balik kepada Jawatan Kuasa Kerja ni. Okey, Jawatan Kuasa Kerja ni ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Apa matlamat dia? Matlamat dia adalah untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi di sini kita lihat Jawatan Kuasa Kerja ni dia terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan juga Pegawai Kanan British. Maksudnya di sini dalam Jawatan Kuasa Kerja ni dia ada 3 golongan yang terlibat di dalam Jawatan Kuasa ni, yang akan berbincanglah mengenai nanti apa kita kata yang diperlukan ataupun kita apa yang nak dimasukkan di dalam perjanjian persekutuan nanti. So dia ada wakil daripada Raja Melayu, kemudian daripada wakil dari UMNO dan juga pegawai kanan British. So 3 golongan ni. Dan kita lihat satu persatu dulu wakil kerajaan British. Okey, wakil kerajaan British yang pertamanya adalah A.T. Newbold. A.T. Newbold ni merupakan Ketua Setiausaha Melayan Union. Yang kedua kita ada K.K. O'Connor. K.K. O'Connor pula merupakan Peguam Negara Melayan Union. Kemudian kita ada W.D. Goodsall. W.D. Goodsall ni merupakan Setiausaha Kewangan. Dan kita ada Dr. W. Linehan yang merupakan MCS, begitu juga dengan A. Williams. Dan akhir sekali setiausahanya ialah D.C. Waterston. Kan? Okey, jadi itu kita tengok ada 6 orang wakil daripada kerajaan British. Kemudian kita lihat pula wakil daripada UMNO dan juga wakil dari Raja-Raja Melayu. Daripada UMNO ni ada 3 orang, iaitu yang mewakili UMNO pada waktu ni adalah Datuk On Jaafar. Yang keduanya adalah Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin. Manakala yang ketiga ialah Haji Megat Yunus. Ini 3 orang yang terlibat di dalam, yang menjadi wakil lah untuk UMNO pada waktu ni di dalam Jawatan Kuasa Kerja. Dan manakala wakil daripada Raja Melayu, kita lihat saya ada 4 orang wakil daripada Raja Melayu. Yang pertama kita ada Raja Kamarazzaman Raja Ngah Mansur, merupakan Raja Kecil Tengah Perak.
Yang kedua, kita ada Datuk Hamzah Abdullah yang merupakan orang kaya Menteri Besar Selangor. Yang ketiga, kita ada Haji Muhammad Sharif Osman yang merupakan setiausaha Kerajaan Kedah. Dan akhir sekali yang keempat, kita ada Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud yang merupakan Datuk Seri Setia Raja Kelantan. Jadi 4 orang daripada wakil daripada Raja-Raja Melayu. Okey, selain daripada 3 golongan wakil ni, kita ada wakil daripada Kerajaan British, wakil daripada UMNO, wakil daripada Raja-Raja Melayu. Ada juga di dalam jawatan kuasa kerja tersebut, kita panggil dia sebagai pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang. Mereka ni ada 3 orang di sini, iaitu yang pertama Theodore Adams, di mana beliau merupakan penasihat Raja-Raja Melayu. Yang kedua ada Roland Bradel. Roland Bradel ni merupakan penasihat undang-undang UMNO. Dan akhir sekali kita ada Ralph Horn. Ralph Horn ni merupakan pemerhati dan wakil Gubernur Jeneral. Kan? Okey, itu antaralah. Okey, ini sedikit gambarlah yang menunjukkan ini antara wakil-wakil daripada Raja Melayu. Manakala ini adalah gambar Datuk On yang banyak menyumbanglah kepada penyatuan orang Melayu pada waktu ni. Terutamanya masa menentang Malayan Union. Okey, jom kita pergi pula kepada cadangan dalam jawatan kuasa kerja. Okey. Jawatan kuasa kerja ni dimula menjalankan tugas dia pada awal bulan Ogos 1946 hinggalah pertengahan bulan November 1946. So daripada Ogos sampai November 1946. Dan kita lihatlah, yang penting kita lihat dekat sini apa cadangan-cadangannya. Cadangan yang pertama ialah menyatukan semua negeri Melayu dalam satu unit pentadbiran dan 2 buah negeri-negeri selat. Maksudnya di sini, semua negeri Melayu ni kita kata kita ada 9 buah negeri Melayu, iaitu negeri-negeri yang ada raja tu. 9 negeri-negeri yang ada raja, contohnya macam Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Lepas tu kita ada pula, mana lagi? Kita ada Selangor, kita ada Negeri Sembilan, kita ada Perak, kita ada Pahang dan juga kita ada Johor. Jadi 9 buah negeri ini disatukan jadi satu unit pentadbiran dan termasuk 2 buah negeri selat. 2 buah negeri selat ni adalah negeri yang tak ada raja sebenarnya dalam negeri selat ni. Iaitu apa? Pulau Pinang dan juga Melaka. Campur semua, kiranya kita ada 11 buah negeri ni. Digabungkan membentuk satu unit pentadbiran. Yang kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi kedudukan Raja-Raja Melayu sekarang ni akan dipulihkan. Kalau dalam Melayu ni kedudukan dan kedaulatan Raja Melayu hilang sama sekali. Sekarang ni kedudukan dan kedaulatan Raja kembali ni dipulihkan. Maksudnya dikembalikan nanti. Dan yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Hak keistimewaan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain ni dijaga di situ. Dan yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Maksudnya bagi setiap negeri nanti, dia akan ada Dewan Perundangan Negeri masing-masing. Dan yang kelima ialah mengenakan syarat kewarganegaraan yang lebih ketat. Sebab kalau kita tengok dalam Melayu Union, syarat kerakyatan dia sangat longgar. Jadi dalam Persekutuan Melayu 1948, syarat kerakyatan ni diperketatkan kembali. Dan okey, itu adalah 5 cadangan yang dikemukakanlah di dalam jawatan kuasa kerja ni. Okey. Sekarang kita lihat pula tentang gerakan nasionalis Melayu radikal. Kita lihat pula peranan golongan gerakan nasionalis Melayu radikal ni. Siapa mereka ni? Okey, golongan gerakan nasionalis Melayu radikal ni sebenarnya, mereka ni sebenarnya membidas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO je. Kalau kita tengok tadi kan, yang mana wakil orang Melayu ni kita lihat UMNO je yang
yang ada di dalam jawatan kuasa tersebut. Jadi golongan nasionalis Melayu radikal ni mereka mengkritiklah, mereka membidaslah kerajaan British. Kenapa buat rundingan secara tertutup dengan UMNO sahaja? Kenapa tak panggil dia orang? Maksudnya macam itulah. Dan British di sini, dilihat di sini, British mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja. Ini yang dia pertikaikan. Kenapa ketepikan PKMM? Dan golongan ni lah kemudiannya mereka bergabung, di mana kalau kita lihat dalam kita kata golongan nasionalis Melayu radikal ni, mereka ni terdiri daripada beberapa parti politik lah. Kat sini dilihat mereka ni yang kemudiannya bergabung dan membentuk Pusat Tenaga Rakyat yang dikenali sebagai PUTRA. Gabungan PUTRA ni terdiri daripada PKMM, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya, dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Helmi. Ini Dr. Burhanuddin Helmi. Kemudian Angkatan Pemuda Insaf, iaitu API, dipimpin oleh Ahmad Bois Tamam. Okey, ini Ahmad Bois Tamam. Kemudian Gerakan Angkatan Muda, iaitu GERAM, dia punya singkatan dia, dipimpin oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Ini Aziz Ishak, manakala yang gambar ni pula merupakan Abdul Samad Ismail. Kemudian Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Bakir. Ini Abu Bakar Al-Bakir. Dan kemudian kita ada dua lagi, iaitu Barisan Tani Melaya Batas dipimpin oleh Musa Ahmad, dan juga Angkatan Wanita Sedar, iaitu AWAS, yang dipimpin oleh Samsiah Fakih. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 kita kata parti-parti politik yang ada kat sini, di mana mereka ni nanti ini adalah golongan kita kata parti yang kita kata yang radikal. Mereka telah bergabung nanti membentuk PUTRA. Okey, kemudian kita lihat pula gabungan PUTRA AMCJA. PUTRA AMCJA ni, okey. Kita lihat dulu kepada AMCJA. Tadi kita lihat dah kepada PUTRA. So sekarang kita lihat pula kepada AMCJA. AMCJA ni apa pula? Stand for All Malayan Council of Joint Action. Dan mereka ni adalah terdiri daripada golongan bukan Melayu. Jadi golongan bukan Melayu telah menubuhkan All Malayan Council of Joint Action, iaitu AMCJA, dan dipimpin oleh Tan Cheng Lock. Dan mereka ni menganggap yang British ni tunduk kepada UMNO. Sebab UMNO kan lawan Melayu Union kan. Jadi bila UMNO melawan Melayu Union tu menyebabkan British tunduk pada UMNO lah, sebab nanti akan membubarkan Melayu Union dan mengganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan mereka menganggap jawatan kuasa kerja ni tidak demokratik. Sebab apa tidak demokratik? Kita tengoklah nanti, sebab tak ada wakil dia sebagainya lah. Itu kita akan pergi dengan lebih lanjut. Dan kemudiannya AMCJA ni nanti bergabung dengan PUTRA. Itulah kadang kita tengoklah dikenali sebagai gabungan ni PUTRA AMCJA. Itu adalah gabungan lah di antara parti, kita kata parti Melayu yang golongan nasionalis Melayu radikal, iaitu PUTRA, dan juga ini adalah golongan orang bukan Melayu, iaitu AMCJA. Jom kita lihat AMCJA ni, apa parti-parti yang terdiri di bawah AMCJA ni. Kita tahu kan AMCJA ni adalah kita kata golongan yang bukan Melayu. Mereka yang menubuhkan AMCJA ni. Jadi terdiri, yang pertamanya adalah terdiri daripada Pan Malayan Federation of Trade Union ataupun PMFTU. Setiausahanya siapa? Chan Loh. Yang kedua ialah Malayan Democratic Union ataupun MDU. Pengurusinya ialah John Eber. Dan yang ketiga adalah Malayan Indian Congress ataupun MIC. Presidennya siapa? John TV. Ini antara tiga lah kita kata parti yang berada di bawah AMCJA. Jadi ceritanya sekarang ni macam cikgu cakap tadilah, golongan bukan Melayu, iaitu AMCJA ni, dan golongan Melayu radikal iaitu PUTRA ni, mereka lah nanti bergabung dan membentuk PUTRA AMCJA.
Dan kumpulan ni kita lihat dia menolak perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Kenapa mereka menolak? Sebab AMCJA kita tengok membantah. Yang pertama, jawatan kuasa kerja ni dikata tak mempunyai wakil bukan Melayu. Maksudnya wakil orang bukan Melayu tak ada pun. Jadi dia bantahlah kat sini. Dia minta supaya at least adalah wakil daripada orang bukan Melayu. Dan yang kedua, Putra dan AMCJA ni menganggap perlembagaan persekutuan ni tidak demokratik dan lebih mengukuhkan British dan perkauman. Inilah yang kita kata sebab penyebab-penyebab yang menyebabkan kita kata AMCJA dengan Putra ni memang membantahlah kita kata pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Walau bagaimanapun, pada Jun 1947, cadangan perlembagaan telah disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja dan diumumkan kepada awam. Dan gabungan Putra AMCJA ni memang menentang cadangan yang telah dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Kerja ni. Ini sedikit gambar. Cikgu tunjukkan gambar Tan Cheng Lock kan, yang mempengerusi AMCJA, dan di sebelahnya adalah MIC, Presiden MIC iaitu John TV. Okay, kita tengok pula sumbangan nasionalis Melayu radikal kan. Walaupun mereka ni dikenali sebagai golongan radikal, tapi golongan ni juga banyak memberi sumbangan lah kepada negara kita. Okey, yang pertama daripada awal lagi sejak penghujung tahun 1930-an, mereka ni golongan Melayu radikal ni, mereka ni melaungkan perjuangan kemerdekaan. Dan matlamat perjuangan mereka ialah untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan, nak satukan seluruh tanah Melayu ni, dan tak nak ataupun enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian mereka juga memperjuangkan hak semua kaum. So semua kaum yang ada dalam negara ni mereka perjuangkan dan memberi penekanan kepada hak kebebasan bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Lepas tu kita tengok Ahmad Bostamam nanti telah menerbitkan akhbar Suara Rakyat, di mana Suara Rakyat ni akhbar ni lah yang menjadi wadah lah untuk buka minda rakyat ni ke arah siapa? Idea ingin membebaskan diri daripada penjajah ataupun nak merdeka. Dan fahaman kebangsaan ni diperjuangkan oleh golongan ni mudah diterima oleh sesetengah rakyat. So yang sesetengah rakyat yang menerima itulah yang kita tengok yang nanti yang menyokong gerakan nasionalis Melayu radikal ni. PKMM pun sama juga berjaya menubuhkan cawangannya sebab dia diterima dekat sesetengah rakyat terima, sebab tu dia berjaya menubuhkan cawangan dia di Perak, di Hulu Langat Selangor dan juga di Temeloh Pahang. Ini kita lihat keberjayaan lah dari segi keahlian PKMM ni. Dan keahlian dia dianggarkan pada Julai 1947 dah melebihi 53,000 orang lah. Ni akhir ramai lah kalau macam tu, 53,000 orang. Dan mereka juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah, dan mereka ni yang kita gelar sebagai tokoh politik nasional, iaitu di mana maksudnya ialah mereka melangkaui jarak sempadan dan juga kenegerian. Maksudnya sini bila mereka melangkau jarak sempadan dan kenegerian tu, mereka bukan sahaja bersifat setempat. Mereka bukan sahaja berjuang di tempat mereka sahaja. Malah mereka berjuang di negeri-negeri yang lain. Idea mereka tu tersebar sampai ke negeri-negeri yang lain. Itu yang kita kata sumbangan untuk bahagian sumbangan nasionalis Melayu radikal. Ini antara contoh, yang ini pun cikgu ambil gambar ni pun daripada buku teks kita juga untuk tingkatan 4. Antara sumbangannya yang kita lihat di sini di mana Ishak Haji Muhammad sedang berucap di dalam satu mesyuarat di sini. Di sebelah ni pula kita lihat Ahmad Bostamam dan ahli PKMM dalam Kongres API yang pertama diadakan, iaitu pada 22 hingga 24 Disember 1946. Jadi kita lihatlah sumbangan nasionalis Melayu radikal ni, di mana mereka ni yang memperjuangkan kemerdekaan kepada
untuk negara kita. Okey, sekarang kita lihat pula cadangan Putra AMCJA. Okey, cadangan daripada Putra ni meliputi perkara-perkara berikutlah, iaitu yang pertama tentang kedudukan bahasa Melayu. Yang kedua tentang pertahanan dan hak hal ehwal luar negeri. Manakala yang ketiga tentang syarat kewarganegaraan tanah Melayu dan yang keempat tentang bendera dan lagu kebangsaan. Itu cadangan daripada Putra lah, perkara-perkara yang dicuba cadangkan berkaitan dengan perkara berikut. Di mana untuk cadangan AMCJA pula, kita lihat yang pertama ialah cadangan dia penyatuan tanah Melayu dengan Singapura. Yang kedua, bagaimana dia nak membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat. Nak membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat. Yang ketiga, tentang Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Yang keempat, mengenai kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Dan yang kelima, mengenai adat istiadat dan agama Islam. Dan yang keenam, mengenai syarat kewarganegaraan. Jadi, ini cadangan Putra dengan cadangan AMCJA dan hasil daripada situ, maka terbitlah kita kata muncullah draft untuk perlembagaan rakyat. Jadi, Putra AMCJA ni sebenarnya telah mengadakan pertemuan pada Julai 1947. Jadi, mereka mengadakan pertemuan Putra AMCJA ni pada Julai 1947 dan mereka telah mengemukakan draft perlembagaan rakyat. Jadi, masa dia orang bertemu tu, dia orang bincang. Jadi, inilah dia hasilnya draft perlembagaan rakyat. So, kita lihat kandungan. Kalau kandungan dia, kalau kita lihat ada 10 kandungan dalam perlembagaan rakyat ni. Yang pertama ialah Raja Melayu disatukan dengan Singapura. Yang kedua, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan negeri-negeri dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Dia nak Dewan Perundangan Pusat satulah dan majlis-majlis negeri juga yang dipilihlah bagi seluruh tanah Melayu. Yang ketiga, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Ni kewarganegaraan yang sama. Yang keempat, raja berperlembagaan. Di mana Raja Melayu ni akan dijadikan sebagai raja berperlembagaan yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Dan yang kelima, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Kan, ini antara 5 tu kita nyambung lagi, kita tengok pula yang keenam. Okey, yang keenam, perhatian khas diberi kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Menaikkan taraf ekonomi Melayu lah. Okey, yang ketujuh, bahasa Melayu. Di mana bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal, the only one lah di tanah Melayu. Yang ke-8, hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersamalah kerajaan tanah Melayu dan juga kerajaan British. Dan manakala yang ke-9, kewarganegaraan Melaya hendaklah dinamakan Melayu. Dan yang akhir sekali yang ke-10, warna merah putih ni. Warna merah putih ni hendak dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Ini kita ada 10 kandungan di dalam perlembagaan rakyat tersebut. Draft perlembagaan rakyat ni yang diberi kepada pihak British untuk dilihatlah. Walau bagaimanapun kita lihat nanti, British telah menolak perlembagaan rakyat ni. Dan malah di sini British telah menerima Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Jadi sebab Putra AMCJA ni apabila perlembagaan rakyat ditolak, dia telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947. Apa dia hartal ni? Hartal ni maksudnya dia meminta semua peniaga-peniaga ni menutup kedai sebagai tanda bantahan kepada British, jadi tutup kedai. Dan yang pada 20 Oktober 1947 ini telah dijadikan sebagai Hari Hartal Semalaya.
Maksudnya kalau hari Harta Semalaya ni, pekedai-pekedai yang terlibat ni, dia akan tutup kedai dia lah. Dan harta ni dilaksanakan dekat bandar utama dekat Tanah Melayu dan disokong oleh Dewan Perniagaan Cina. Kita tahulah yang banyak yang berniaga ni majoriti adalah masyarakat Cina. Jadi oleh sebab tu bila disokong oleh Dewan Perniagaan Cina tu, harta ni memang berlaku secara besar-besaran juga di situ. Okey, jadi itu yang dapat cikgu berkongsi dengan kamu untuk kali ini. Jadi kita tahu di mana perlembagaan persekutuan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu sebenarnya telah dirangka oleh Jawatankuasa Kerja. Walaupun perlembagaan rakyat ni cuba diberi oleh golongan putera AMCJA kepada British, namun ditolak oleh pihak British di situ. Di sini kita dapat lihatlah di mana golongan nasionalis Melayu radikal dan golongan bukan Melayu sebenarnya tidak berapa gemarlah dengan keputusan yang dibuat oleh pihak British untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi itu cikgu harap kamu dapat manfaat daripada sini. Jadi semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe, like and share. Dan sekian, terima kasih.